Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to welcome you back to our channel, JPN Negeri Perlis, Jaibs, Maibs and also Suara Sunnah. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari ini adalah hari Jumaat, 19 hari bulan 6, 19 of June 2020. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi. Ini merupakan slot saya yang kedua untuk fasa ini. Kita belum pasti sama ada akan teruskan lagi ataupun tidak, tapi setakat sekarang saya akan meneruskan saya punya PowerPoint ataupun presentation saya, pengajaran saya pada hari ini tentang telling the time in English. So it's actually that benda ni, topik ni adalah topik yang terdapat di dalam CAFR English Year 3 sekarang ni. Pelajar-pelajar yang berada dalam tahun 3 pada tahun ini dan juga tahun lepas, mereka telah belajar tentang telling the time in English, di mana topik ini telah merentas kurikulum bersama dengan matematik. Okey, jadi sehubungan dengan itu, sebelum saya mengajar perkara-perkara yang ingin saya terangkan sebentar lagi, saya juga telah merujuk dengan rakan-rakan sekerja saya yang ada di antaranya adalah pemikir matematik Negeri Perlis, untuk memastikan lagi apa yang akan saya sampaikan pada hari ini tepat dari segi terminologinya. Okey, jadi untuk makluman para pelajar, telling time in English ni kita more on spelling, bermaksud ejaan. Okey, jadi apa yang saya akan terangkan sebentar lagi, ada juga maklumat yang akan saya beritahu kepada para pelajar dan juga maklumat sedikit kepada ibu bapa dalam macam mana untuk kita nak memastikan bahawa para pelajar di rumah, anak-anak di rumah boleh mengenal pasti telling time in English untuk memberitahu masa di dalam bahasa Inggeris. Okey, so we proceed with the next slide. Okey, ini adalah numbers and its spelling. Maksudnya, ini adalah ejaan-ejaan. Apa yang saya kena pasti selama saya mengajar CAFR Year 3, rata-rata pelajar banyak yang confused dan juga ada yang tidak menghafal ejaan numbers from 1 to 12. So, ONE, TWO, THREE, FOUR dan so on and so on. So, apabila para pelajar tidak memorize ataupun tidak hafal ejaan dia, jadi para pelajar akan menghadapi kesukaran untuk menulis masa di dalam bahasa Inggeris. Para pelajar mungkin boleh menulis dalam bahasa Melayu, dia tahu nombor tu nombor 1, nombor 2, nombor 3, tapi when it is about to write that spelling, it is difficult. Maksudnya para pelajar menghadapi kesukaran untuk menulis nombor tersebut dalam spelling. So untuk para ibu bapa yang berada di rumah, saya ingin menyeru ibu bapa di rumah agar untuk memastikan anak-anak dalam tempoh cuti ini, PKPP ini, untuk para ibu bapa memastikan untuk anak-anak hafal spelling numbers ni supaya dia orang tidak menghadapi kesukaran untuk menulis masa nanti. So ini adalah below the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Yang ni saja yang untuk para pelajar Year 3 tahu untuk telling time dalam bahasa Inggeris. Untuk dalam matematik, yang tu di luar bidang kuasa saya, guru matematik yang akan mengajar. Tetapi untuk bahasa Inggeris, telling time 1 sampai 12, 1 until 12. So it is very important to memorize this. Sangat-sangat penting untuk para pelajar menghafal spelling ini. Okey, so kita tengok dalam slide yang seterusnya. Dan juga untuk saya maklumkan kepada para pelajar sebelum saya move on to the next slides, ada common confusion yang berlaku antara dalam kalangan pelajar, terutama sekali dengan nombor 7 dan juga nombor 11. Jadi para pelajar saya, rata-rata pelajar saya diorang confused 7, 11, 7, 11. Jadi 7 tu adalah 7, 11 adalah 11. Yang tu adalah among the common confusion among the young learners. Okey, so untuk makluman para pelajar, okey, types of clocks kita ada dua dekat sini. Satu adalah analog clock dan juga adalah digital clock. Rata-rata pelajar dia orang banyak suka baca digital because kita dah modern kan sekarang. Digital. Kalau handphone kita buka handphone pun it's more on the digital clock. Tapi ada juga handphone yang boleh kita set kepada analog clock. Tapi untuk CEFR Year 3 kita kena baca dua-dua. We should be able to read both analog clock and also digital clock. Analog clock is more important actually. Sebab ini adalah zaman-zaman dulu memang kita duk pakai jam ni instead of digital clock. Okay, so this is the clock structure. Ini adalah structure clock ya anak-anak di rumah, mana kita nampak ada 3 jarum. Ada jarum pendek, jarum panjang dan juga jarum yang warna merah selalu tu, dan juga ataupun kita panggil dia sebagai jarum saat. Tetapi untuk dalam bahasa Inggeris, terminologi yang kita guna, terms yang kita guna adalah hour hand. Yang mana yang menunjukkan jam adalah hour hand, kita panggil. Hour hand ni more on the British English if I'm not mistaken. Tetapi kalau for the American English, kita pakai dia sebagai short hand. Tangan yang pendek, jarum yang pendek. So kalau kita minute hand, ataupun kita kena pasti in American English we call that as a long hand ataupun jarum panjang. Tapi untuk CFR kita pakai hour hand dan juga minute hand. Dalam DLP pun matematik, saya tanya kawan saya pemikir negeri Perlis pun cakap dia orang pakai hour hand dan juga minute hand instead of long hand ataupun short hand. Dan juga yang jarum yang warna merah dapat anak-anak tengok di rumah, iaitu adalah second hand yang menunjukkan bahawa dia adalah jarum yang menunjukkan tentang saat. Yang warna kuning tadi, yang arrow warna kuning minute hand adalah menunjukkan minit yang akan berjalan. Hour hand adalah tentang masa dan juga jam ya tadi. Okey, ini adalah clock structure yang perlu anak-anak tahu di rumah. Okey, sekarang kita tengok. Okey, yang ni adalah the time clock. Kita nampak dia terbahagi kepada dua, iaitu satu warna hijau dekat tepi, satu juga warna merah dekat sebelah tu. Okey, so kalau anak-anak tengok di sini, dia ada 5. Nombor 1 tu indicate minit yang ke-5. Nombor 2 minit yang ke-10, 3 minit yang ke-15, 20, 25, 30. 35 untuk nombor 7, nombor 8 kita kata minit yang ke-40. 9 minit yang ke-45, 10 adalah minit yang ke-50, 11 adalah minit yang ke-55 dan 12 adalah kita panggil dia sebagai one complete round o'clock. Okey, sekarang anak-anak tengok di rumah, untuk saya nak go through one by one because tajuk ni adalah confusing untuk anak-anak dalam antara dua kuarter. Apabila masuk dekat kuarter tu, anak-anak selalu banyak yang pening dan juga confused. Jadi hari ni saya nak go slow. Kita ada quiz kejap lagi, tak apa, tapi saya try to go slow as possible so that you can understand. Okey, cuba anak-anak tengok dekat papan putih. Dekat sini, kalau anak-anak tengok dekat sini, okey, ini adalah satu clock. Okey, minta maaf saya tak boleh nak buat round betul-betul kerana saya tak ada alat dekat sini sekarang. Okey, so kalau round yang ni dekat sini, anak-anak tengok, okey, dia sebenarnya kalau untuk clock yang awak nak kenal pasti, dia akan terbahagi kepada dua, iaitu terbahagi kepada into half. Okey, cycle yang duduk di sebelah sini daripada 12 sampai ke 6 ni, kita panggil dia sebagai past. Sekejap lagi apa pun ayat yang kita nak kena tulis, semua past untuk minit dia. Tetapi kalau untuk sebelah sini, kita akan panggil dia sebagai to. Sagi saya terang kenapa ini sebelah sini past, kenapa ini sebelah ni kita nak kena cakap ataupun kita nak kena tulis to. Kita tak boleh letak semua ni past. Okey, dia terbahagi kepada dua. Anak-anak boleh tengok dekat sini. Sekejap lagi kita akan go through one by one. You don't worry. Okey. So this is a very simple structure sebenarnya dekat sini untuk anak-anak kena pasti. Okey.
Sekarang kita masuk. Tell time in 2 easy steps. Maksud dia in very 2 easy steps. Itu senang saja nak baca jam ni sebenarnya anak-anak di rumah ya. Okey, pertama sekali start with the hour hand. Hour hand ni maksud jarum pendek lah. Jarum yang menunjukkan jam. Sekarang awak tengok apabila jarum panjang menunjukkan kepada 12. Tadi saya kata kalau menunjukkan kepada 12 ini kita nyatakan dia sebagai o'clock. Okey. So kita tengok dekat papan putih. Sini 12 kita panggil dia sebagai o'clock. Kalau bawah ni kita panggil dia sebagai half, iaitu nombor 6 dengan nombor 12. 12 kita panggil dia sebagai o'clock, 6 kita panggil dia sebagai half. Okey, sekarang apabila jarum panjang menunjukkan di nombor 12, maksud dia dah tetap menjadi o'clock. Ayat dia akan tetap menjadi o'clock. So kalau dekat sini jarum pendek dia ataupun kita panggil dia sebagai short hand ataupun hour hand, H-O-U-R, kita tak sebut sebagai hour, kita sebut sebagai hour. It's a silent H. H tu kita tak bunyikan. Sebab tu kita bunyi hour hand. Okay? So kalau long, dia punya jarum panjang ataupun dia punya minute, dia dekat nombor 12, maksud dia tetap dah akan menjadi o'clock. So be it. Sekarang kita kena tengok hanya dekat nombor jarum pendek. Dekat ni contohnya kita letak nombor 3. So dia akan jadi macam ni ayat dia. It's 3 o'clock. Anak-anak boleh tulis 3 macam ni. Sebab tu saya kata ini adalah untuk spelling dia. Spelling dia iaitu 3 o'clock. Kalau anak-anak tulis 3, saya tak sure kan tulis 3. Kenapa? Sebab kita belajar bahasa. Apabila kita belajar bahasa, kita kena menulis ejaan dia. Kalau awak tulis 3, mungkin boleh dalam subjek matematik, awak kena tanya guru matematik awak. Tetapi untuk hari ni, saya mengajar bahasa Inggeris, awak mesti kena spell it out. Awak tak boleh tulis number. Melainkan arahan menyatakan untuk awak tulis number. Tapi kalau arahan tak ada, it's better for you to write the spelling. Sebab kita belajar language. Okay, bahasa. Okay, so apabila nombor jarum panjang ni berada di 12, tetap dia akan jadi o'clock. Very simple. Let's say, kalau kata dia letak dekat nombor 4, dia akan jadi 4 o'clock. Kalau dia letak dekat nombor 5, dia akan jadi 5 o'clock. Kalau dia letak dekat nombor 10 pun, dia akan jadi 10 o'clock. Tak kisah. Janji kita tengok dekat jarum panjang. Okey, jarum panjang tu kalau nampak dekat nombor 12, is very sure dan memang o'clock. So what you have to do is just to look at the short hand, dekat hour hand, jarum jam. Awak kena tengok dekat jarum jam yang pendek saja. So dalam kategori ni saya letak nombor 3. So it's 3 o'clock. It's very simple. Okey, kita tengok yang tu. Okey, rata-rata para pelajar saya di sekolah pun kalau masuk topik o'clock ni dia orang faham. Tapi sekejap lagi saya akan tunjuk dekat mana yang agak pening sikit. Okey, so yang ni kalau anak-anak tengok di rumah, anak-anak tahu kan, kita tengok jarum panjang dia dekat 12. So mesti ayat dia akan jadi ada o'clock. Tapi kalau dekat number 1, sekarang kita tengok dekat minute dia, dekat hour hand, dekat short hand ya, dekat jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan nombor 1. So 1 o'clock. Macam mana awak nak bina ayat? It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Very simple. Okey, sekarang kita tengok nombor 2. Awak tengok dekat jarum panjang dia. Nombor 12 kan? So kalau jarum panjang di nombor 12 ataupun minute hand di nombor 12, it's confirm ataupun it's very sure that it is going to be o'clock. So anak-anak boleh tulis dulu o'clock. And then what you have to do is to look at the short hand ataupun the hour hand. Hour hand jarum jam. Jam dekat mana sekarang? 11. Jangan tulis 7. 7 adalah 7. 11 adalah 11. So it's 11 o'clock. Very simple kan? Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Kita tengok long hand dia. Long hand dia ataupun kita panggil dia sebagai minute hand. Minute hand pun tetap dekat nombor 12. Jarum panjang dia tetap dekat nombor 12. So macam mana kita nak describe, kita nak menyatakan pukul berapa sekarang? Kita tengok dia mesti o'clock. Now what you have to do is to look at the short hand. Tengok jarum pendek. So 2 o'clock. It's 2 o'clock. Eja. Awak kena spell it out. Awak tak boleh tulis nombor 2. Melainkan arahan menunjukkan, okey, kalau cikgu awak bagi latihan dekat awak, arahan cikgu awak, okey, tuliskan nombor. Saja cikgu awak nak bagi awak relax sikit kan, itu kan. Bagi tulis nombor. Tak apa, awak boleh tulis nombor. Tetapi kalau tidak ditulis nombor, saya nasihatkan awak untuk you have to spell it out. Sebab apa? Sebab kita belajar language, bahasa Inggeris. So apabila bahasa ni, kita banyak kena menulis dan mengeja lah. Okey, sekarang kita tengok dekat jam yang seterusnya. Ini
atas direct ke atas, satu bawah ke bawah. Dia jadi macam satu one straight line. Anak-anak jangan takut bila tengok jam macam ni. Anak-anak darjah 3, darjah 2, darjah 1 yang menonton sekarang. Ada juga para pelajar saya yang darjah 6 pun sedang menonton sekarang. Jangan takut macam ni. Okey, walaupun dia straight line, apa yang awak kena tengok? Tengok minute hand. Minute hand dia apa? Nombor 12. So memang dia akan tetap jadi o'clock. Sekarang awak tengok jarum mana antara dua ni yang pendek. Yang ni kan dia pendek lagi. Hak ni dia pergi betul-betul dekat nombor dia 12. Tapi hak ni dia tak sampai dekat nombor 6. So ini adalah jarum pendek. Apabila jarum pendek ni nombor berapa? 6. So 6 o'clock ataupun dalam ayat yang lengkap, it's 6 o'clock. Very simple. Okay, next seterusnya kita tengok. Sekarang dia ke tepi pula, dia ke kiri. Tapi jarum panjang dia tetap nombor 12. So tetaplah o'clock. Okey, nombor berapa sekarang? 9. So 9 o'clock. It's 9 o'clock. Kalau orang tanya awak, what time is it now? Awak tak boleh jawab 9 o'clock. Bolehlah nak jawab 9 o'clock tu macam kita kata informal speech. Maksudnya benda yang percakapan yang tak formal. Tetapi kalau awak sedang bercakap dengan cikgu awak ke, ataupun awak nak pergi office nanti ke, bila awak dah besar nanti ke, orang tanya what time is it now, awak nak jawab 9 o'clock. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena jawab proper lah sebab kita pun pergi sekolah, kita belajar kan. So awak kena jawab it's 9 o'clock. Awak tak payah jawab 9 o'clock. It's 9 o'clock. Okay, tak ambil masa pun nak sebut it's tu. It's 9 o'clock. Alright, now proceed. Okay, now kita tengok kita dah habis dah masuk kepada yang o'clock. Sekarang kita nak masuk kepada jarum panjang yang tadi dekat 12. Sekarang kita nak tengok jarum panjang dia turun kepada 6. Apa dia ni? Apabila dia turun kepada 6, awak tengok tadi yang dekat 12 saya kata o'clock. Okay, sekarang o'clock ni kita dah belajar. Okay, kita dah terangkan. Saya ingat awak pun faham sebab awak pun dah belajar masa darjah 1 tadika pun mungkin awak dah belajar. Okay, o'clock kita dah belajar. Sekarang apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar nombor 6 ni. Kenapa jarum panjang dia ni pergi dekat 6? Sekarang kita nak tengok yang ni lah kita panggil dia sebagai half. Iaitu awak tengok dia pembahagi dia, half ni bermaksud separuh. Sebab tu kalau awak para pelajar lelaki yang duduk dekat rumah sekarang, awak tengok half time kan, main bola half time. Awak sebut half time separuh masa. Kan separuh masa pertama, first half, second half. Awak tengok bola kan. So first half maksudnya half tu adalah separuh masa. So sebab tu dia bagi kepada 2, 6 ni kita panggil dia sebagai separuh ataupun setengah. Half. Okey, sekarang kita tengok dekat contoh yang diberi dekat dalam laptop sekarang adalah 8.5. Okey, kita tengok dekat sini. Sini jarum pendek dia bagi dekat nombor 8, tapi jarum panjang dia bagi dekat 6. So macam mana awak nak buat ni? Awak ingat ni perkataan past. Sebab apa? Dia main daripada sini ni. Dia masih dekat suku yang separuh ni. Jadi macam mana awak nak tulis? Nombor 8, awak tengok jarum panjang dekat 8. Okey, our hand is pointing at number 8. So awak kena tulis it's 8. No, sorry. It's bukan 8. It's apa ni? Half kan? Half past 8. It's half past 8. It's half past. Kenapa saya kata half? Sebab ni nombor 6. Dan dia juga duduk di sebelah sini jadi half past 8. Kalau lah saya kata macam ni contoh. Okey, sekarang saya tak nak letak dekat nombor 8. Saya nak letak dekat nombor 10. Okey, saya nak letak dekat nombor 10. Dia akan jadi apa? It's half past 10. Sama lah. Kalau saya kata saya nak ubah, saya tak nak nombor 10. Saya nak dekat nombor 2. Sama juga. It's half past 2. Simple. Okey, sekarang kita tengok dekat laptop. Kita dah belajar o'clock, kita dah belajar half past pun kita dah belajar dekat nombor 6. Okey, now kita tengok. Jarum panjang dia dekat 6. So mesti dia kena sebut sebagai half past, setengah. Okey, so jarum pendek dekat mana? Dekat our hand dekat mana? 8. So 8:30 AM. Like for example, kita letak je AM tu untuk pagi ya. Okey, it's half past 8. What time is it now? It's half past 8. Sekarang awak tengok dekat jam awak, dekat apa? Dekat jam handphone awak ataupun dekat jam laptop awak. Sekarang pukul apa? 9.30. Macam mana awak nak sebut? It's half past 9. It's half past 9. Okey. So kita tengok dekat sini. Kita tengok jam.
shorthand ataupun hour hand. Hour hand ni jarum jam. Dekat mana? 7 kan? So 7:30. Like for example, kita letak 7:30 AM. So macam mana awak nak sebut? It's 7:30. Tapi kalau jarum pendek dekat nombor 11, what should you say? It's 11:30. Kalau jarum pendek dekat nombor 9, it's 9:30. Very simple. 9:30 tu menunjukkan setengah lah. 7:30, 8:30, 9:30. 9:30 tu setengah. Sebab half kan tadi saya dah cakap. Okay, now kita tengok dekat sini. 3:30. Macam mana awak nak sebut? 3:30 PM. It's 3:30. It's 3:30. Okay. 3 pun awak kena belajar, nanti awak kena belajar sebut cara yang betul. Awak tak boleh sebut 3. Kalau 3 tu dia macam pokok, T-R-E-E. Tapi kalau T-H-R-E-E, 3 is 3:30. Okay, tak apa, awak kanak-kanak lagi, nanti awak will get used to it. Okay, now 10:30. 10:30 AM. Macam mana ni nak sebut? It's 10:30. It's 10:30. Yang ni 12. Yang ni pun takut awak keliru. Mana satu ni nak tengok ni? Jarum dia macam dah ke tepi sikit ni. Antara 12 hingga ke 1. Tapi dia tak sampai 1 lagi. Dia hanya duduk dekat kawasan nombor 12. So what should you say? It's 12:30. It's 12:30. Cara awak nak lukis apa ni jarum pendek pun awak kena tengok dia mesti akan bergerak sikit ke kanan kalau awak nak ke arah pas dia ni. Okay, now here comes the confusing part among the young learners. Hak ni yang banyak-banyak para pelajar saya selalu sangat depa pening. Tak apa. Lah saya tunjuk dekat awak. Recap kita dah tahu dah tentang o'clock, kita dah tahu dah tentang half. Sekarang ni apa yang kita nak masukkan adalah kita nak tengok dekat sini. Saya tunjuk dekat sini. Tadi kita tengok sini o'clock. Okey. Lepas tu kita tengok dekat sini kita panggil half. Okey, sekarang ni antara 3 dengan 9. 3 dengan 9 ni kita panggil dia sebagai quarter. Quarter. Hak ni pun kita panggil sebagai quarter. Okey, sekarang awak tengok balik dekat sini. Kalau sana itu quarter, sekarang awak lupa. Jangan lupa ni, jangan lupa. Dia pembahagi kepada 2. Yang sebelah sini kita panggil sebagai past, sebelah sini kita panggil sebagai to. So it's very simple. Kalau sebelah sini past, ini adalah quarter past. Kalau sebelah sini quarter sebelah sini apa dia? Quarter to. Very simple. Ayat dia pun sekejap lagi kita akan tengok dia akan jadi quarter past ataupun quarter to. Okey, sekarang mari kita tengok dekat laptop. Okey, 4 suku. Sekarang saya lukis 4 suku. Sekarang jarum pendek dekat 4. Okey. Okey, awak tengok sekarang. Macam mana awak nak sebut ni? Kita dah tahu dah kan ni? Ini semua dekat past. Ini quarter. Okey, sekarang ni nombor berapa? 3. Tulis. It's a quarter past. Ni nombor apa? 3. Sebab apa dia duduk balik sini ni? Quarter past. Okey, sekarang kalau saya kata saya tak nak letak nombor, quarter past 4. Okey, sekarang kalau saya tak nak letak 4. Saya nak letak dekat nombor 9. Like for example. Awak dah pening, awak mesti dah panik sebab dia jadi macam satu garisan yang macam nak lurus tak lurus kan. Jadi macam ni juga sama sebab dia tunjuk jarum panjang dekat nombor 3. So it's a quarter past. So tengok jarum pendek saja. It's a quarter past 9. Jangan tulis 9:15. It's 9:15. Saya dapat tahu jawapan macam ni. Saya ada dalam kalangan para pelajar saya yang dulu-dulu ni pun ada yang sebut 9:15. Bagi balik homework di rumah. Jadi para pelajar dan juga ibu bapa dia ada terms terminologi yang boleh kita guna untuk menyatakan time. Janganlah tulis 9:15 sebab apa kita di sekolah belajar o'clock past, quarter past and also quarter to. Jadi kalau awak tulis is 9:15, yang tu macam cara kita nak cakap dalam bahasa Melayu 9:15. Tak ada. Dalam bahasa Inggeris, what we should do is kita go by the terms. Kita ikut terms. Jadi it's a quarter past 9. 9:15 jangan tulis dalam awak punya latihan dalam buku ke. Awak jangan tulis 9:15.
Okey, untuk yang nombor-nombor lain awak boleh tulis. Tapi untuk 4 nombor ni, 1, 2, 3, 4, dia ada term dia yang tersendiri. Yang lain ni you can go by minute. Kalau awak nak cakap 5 minutes past 3 pun boleh. 10 minutes past 3 pun boleh. Sekejap lagi saya akan masuk yang tu. Sekejap, jangan, tak apa. Okey, it's a quarter past 9. Kalau saya tak nak letak nombor 9 dekat sini, saya nak letak dekat nombor 7. Jadi apa? It's a quarter past 7. Awak kena ingat ni quarter past, yang tepi ni adalah 2. Okey, faham? Okey, sekarang mari kita tengok dekat papan, dekat laptop. So, it's a quarter past, berapa tu nombor 4 kan? It's a quarter past 4. Okey, tengok yang dekat nombor 2. Pun a quarter past juga. Sebab dia duduk belah kanan ni. Kalau kita tengok menghadap ke sini, dia sebelah kanan kita. Jarum panjang tu sebelah kanan kita. Dia duduk belah 3. Jadi apa yang awak kena tengok? Tengok jarum pendek. So, dah tetap awak akan tulis it's a quarter past. Tengok jarum pendek saja. It's a quarter past 2. Sama juga dengan gambar yang ketiga. Sama juga it's a quarter past. Tengok jarum pendek. Dia punya hour hand. So, hour hand apa dia? It's a quarter past 6. Very simple. Ingat, kalau jarum panjang yang dekat 3, terms yang kita guna, bahasa yang kita guna, ayat yang kita guna adalah it's a quarter past. It's a quarter past. Lepas tu awak tengok jarum pendek. Kalau jarum pendek dekat nombor 1, it's a quarter past 1. Kalau jarum pendek dekat nombor 8, it's a quarter past 8. Jarum pendek dekat nombor 7, it's a quarter past 7. Okay? Harap faham. So remember, it's a quarter past, sambung dengan jarum, jam. Our hand. Okay, now another confusing part. Yang ni yang paling para pelajar saya pening. Pasal apa? Hak ni dia pelik sikit. Dia sebut nombor lain tapi kena tulis lain. Another confusing part. Okay, ini adalah 5.45. Kalau kita tahu kan, kita sebut ni 5.45. Senang bahasa Melayu kita cakap 5.45. Tetapi kalau dalam bahasa Inggeris, terms yang kita guna adalah berbeza. Yang ni kalau awak tengok jarum panjang sekarang kita dah elokkan dia kepada 9. Kita dah tala dia kepada 9. Kalau orang utara tu kita panggil sebagai tala lah. Okey. Dia tengok dekat nombor 9. Jarum panjang dekat nombor 9. So dekat sini kalau kita tadi yang saya ajar anak-anak, kita bahagi kan. Sini kod belah ni, kod belah kiri ni kita panggil dia sebagai apa? 2. So it's a quarter to. Kalau awak tengok ni jarum panjang ni dekat sini. So okey, kita tunjuk dekat sini. It's a quarter to ni pukul 9.45 kan? Awak tak boleh kata it's a quarter to 9. Dia dah berbeza dekat sini. Pasal apa? Quarter to lagi setengah lagi. Maksudnya quarter tu lagi suku. Quarter tu maksud dia lagi suku nak sampai pukul berapa? Nak sampai pukul 10. So tak boleh tulis 9 dekat sini. It's a quarter to 10. Kalau awak nak ingat, kalau tips yang saya bagi dekat pelajar saya, apabila ada ayat, dia tulis contohnya it's a quarter, contoh ayat dekat sini saya tulis it's a quarter to 5. Sekarang anak-anak kena lukis dekat papan putih ataupun dekat buku. Macam mana nak lukis a quarter to 5? Jangan tulis 5.45. Pasal it's a quarter to suku nak sampai pukul 5. Dia tak sampai lagi pukul 5. Jadi macam mana awak nak tengok? Saya selalu bagi tips dekat pelajar saya di sekolah. Kalau when you see it's a quarter to, what should you do? To ni bermaksud tolak. Macam tolak. Awak kena tolak apa? Tolak 1. Macam tu lebih kurang. 5 tolak 1 jadi berapa? 5 tolak 1 dia jadi 4. So awak dah dapat dah jarum pendek awak dekat 4. Quarter 2 tadi saya kata apa? Quarter 2. Quarter 2 dekat jarum panjang dekat nombor 9. Macam tu lah. Memang dia jarum pendek dekat nombor 4, tapi dia akan sebut sebagai it's a quarter to 5. Sebab apa? Lagi suku nak sampai pukul 5. Lagi suku. 15 minit lagi nak sampai pukul 5. Sebab tu dia ada perbezaan antara quarter past dan juga kepada quarter to. Sekarang ingat to, tolak. So contohnya saya kata di sini. Saya suka bagi contoh dekat anak-anak. Tengoklah. It's a quarter to 12. Macam mana anak-anak nak kena lukis ni dekat sini? It's a quarter to 12. To ingat saya kata tolak lah. Tolak 1. 12 tolak 1 apa? 11, 11. So 11 ni lah menjadi jarum pendek awak. So 11 dekat sini. Jarum panjang dah quarter tu mesti dekat nombor 9. Very simple.
Okey, ingat quarter to tolak 1 kalau ayat dia tu. Okey. Remember, it's a quarter to next hour. Awak tak boleh sebut nombor 5. Awak kena, it's a quarter to 6 sebab dia nak sampai 6. Okey. Sekarang, it's a quarter to 3, kan? Nak sampai pukul 3. Tak sampai lagi pukul 3, baru 2.45, tak sampai lagi pukul 3. Sama juga ini, it's a quarter to 12. Tak sampai lagi pukul 12, baru 11.45. Dekat-dekat nak sampai pukul 12. Lagi 15 minit nak sampai pukul 12. Contoh, Okey, ini is a quarter to 5. Okey, silap yang tu saya. Is a quarter to 5. Okey, now. Yang ni anak-anak boleh screenshot dan awak boleh lukis di papan putih ataupun di buku awak. Sekarang saya nak masuk quizzes kerana kita mempunyai kekangan waktu. Saya pun dah banyak lukis dekat papan putih ni tadi anak-anak tengok. Yang ni awak boleh screenshot, yang ni awak cuba praktis dengan para ibu bapa di rumah ataupun kakak-kakak abang awak yang ada di rumah yang boleh guide awak. Awak boleh tulis dekat lukis jam ataupun awak print jam yang mana yang kosong yang awak tengok cari dalam internet. Awak boleh lukis dan minta guru awak check ataupun awak punya ibu bapa check nanti ya. Okey, so sekarang kita masuk quizzes. Okey, saya ada quiz sikit untuk anak-anak. Yang mana yang online ni kita boleh masuk, kita tengok. Dia punya kod dia adalah 9639632774. 963274. 963274. Jika ada Okey, ada Adra daripada Sekolah Sri Indra, Fatin, Danish daripada Melaka. Welcome, Danish. Baik, ada lagi kan? Naufa Sri 3, Nazmi Danish, SK, PP92. Azim STB, Imran Hasif, Adam Haikal, Afina. Afina student saya kot ni, 5 takwa Afina. Sri 3, Simpang 4, 6 berjaya, kelas 6 berjaya. Alhamdulillah. SKPS, Nuha. Okay, kita tengok dalam 30 participant. Kalau ada 30, kita masuk 30. Okey, ada lagi ke? 26, 27, Duang Kaman, SKKG. Welcome, Iris, welcome. Alif Syafiq, Ziru, M. Ada SKBE, Sekolah Kebangsaan Bawang Empiang. Okey, kita dah masuk 31. Boleh tak kita proceed 35, ada ke 35? Kalau sampai 35, saya tunggu sekejap. Okey. Kita ada quiz, very short quiz. 7 soalan saja, if I'm not mistaken. Dalam 7, only 7 questions. Okay, so I think it's about 32 saja. So, we shall start. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak baca soalan betul-betul. Jangan confuse. Choose a correct answer. 9.15. 9.15 ni apa? Pass ke? Quarter ke? Half ke? Choose a correct answer. 10 suku. Soalan nombor 2 ni ramai salah. 6 orang, 7 orang jawab salah. Tengok betul-betul. Okey. Number 3. 1, pukul 1. Pukul 1 tepat. Soalan nombor 4. It's a quarter to 10. Quarter to. Tak sampai pukul 10 lagi Tak sampai pukul 10. Quarter to. Tak sampai lagi pukul 10.
It's a 1:15. It's 3:30. Ada lagi ke? Ada yang dah habis ke? It's a 5:45. Anak-anak ingat, it's a 5:45. Tak sampai lagi pukul 6. Baru nak masuk pukul 6. Lagi 15 minit nak masuk pukul 6. Saya cakap it's a bit confusing topik ni, tapi tak apa. Awak pelan-pelan. Dia kena pelan-pelan baca. Kalau macam saya di sekolah, o'clock saja pun saya terang dekat seminggu. 1:30 pun saya terang seminggu. 1:45 saya terang lama sikit, 1:15 ni saya terang lama sikit, takes time. So kalau saya nak compress 4 benda ni dalam 1 hour, I think it's quite heavy for you to understand ataupun to comprehend what I've been teaching you now. Okey, yang ni kita tengok skor leaderboard. Awak jangan rasa orang yang dapat paling atas tu pandai ke, awak yang dapat bawah ni kurang ke, tak, semua sama. Semua orang boleh berjaya. Okay, ini bukan penentu. Ini saja kita seronok-seronok saja kita main quiz. Okay. Right. Okay, so kita akan masuk dekat quiz ni. Additional info. Para pelajar tengok dekat additional info dekat PowerPoint. When we say AM, we are referring to the hours before noon. AM tu maksud sebelum tengah hari. PM kita panggil dia sebagai past noon. Past noon ataupun kita panggil dia sebagai past morning. Lepas daripada noon. Okay. AM after midnight. Okay, now mari kita tengok. Yang ni pun sama. Kalau awak tak nak tulis sebab dia jarum panjang dia dekat nombor 1. Kalau jarum panjang dia dekat nombor 1, maksud dia awak boleh go by the minute. Awak boleh sebut minit dia. So it's 5 minutes past 7. Kalau jarum panjang dekat 3, awak nak kata apa? Tak boleh guna 15. Awak kena guna quarter past. Okey. Sama lah juga ini. It's 5 minutes to 12. Okey, lagi 5 minit nak sampai pukul 12. Okey, kita tengok. Last Sunday, my friend and I went to the fun fair at 8 o'clock. Yang ni yang saya kata awak kena ejaan. We were waiting for Ali to come. Ali arrived at, jangan tulis 8:15 Tak mau nak 8:15. Pasal apa? Jarum panjang dekat 3 tadi saya kata apa? Kena kata quarter past. So Ali arrived at 8:15. We bought the roller coaster ticket at 10 ringgit each. We were so happy. After that, we went to buy some burgers at the food truck. The food truck operating hours starts from 6:45. Tak sampai lagi pukul 7. 6:45. Until 11:15. The burgers were so delicious. We went home at 11:30. Awak boleh screenshot ni, awak boleh praktis dengan mak ayah dekat rumah, dengan kakak-kakak atau abang awak yang lebih dewasa dengan awak daripada awak. Okey, sekarang please be careful on the common confusion yang tadi saya kata awal-awal, tadi saya start PowerPoint saya. Common confusion 7 dengan 11. 7 adalah 7, 11 adalah 11. 2, 2, 10, 10. Okey, yang ni antara yang kerap kali berlaku. Tapi 7 dengan 11 tu memang selalu para pelajar pening kat situ. Okay, now, before I end my teaching hari ini, my slides, today's quote is, children are the world's most valuable resource and its best hope for the future. This is quoted from the John F. Kennedy, the former president of the United States of America. Okay, so untuk ibu bapa di rumah, children are the world's most valuable resources. Mereka ni lah kita punya modal insan yang guru-guru akan didik untuk menjadikan kita punya negara better future. Negara kita mempunyai masa depan yang cerah. Semuanya start daripada anak-anak. Okey. Anak-anak di rumah, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada awak. Thank you for watching. Please stay safe. I would like to wish all the teachers selamat kembali bertugas, kepada semua guru-guru all nationwide, dan juga semoga kita semua dilindungi Allah dan diberkati Allah sentiasa. This might be the last slot. I don't know yet. So I would like to apologize for anything that I've done wrong. Maybe my words hurts you or the quotations might
make you feel like hard feeling ke apa semua. So I'm very sorry. And also sama-sama kita doakan untuk kesejahteraan negara kita. Till then, stay safe. We can win this. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.